Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan buat semua penonton-penonton kita. Saya doakan semoga anda berada dalam keadaan sihat walafiat jasmani, rohani, fizikal dan juga minda untuk sama-sama kita dalam satu segmen yang sangat menarik yang dikuasakan oleh STM Malaysia, iaitu segmen Bicara Fundamental untuk episod yang ke-143 26 Ogos 2020. Baik tuan-tuan dan puan yang saya hormati, tadi kita dah bersama dengan XM, iaitu bersama dengan Helmi, bagaimana promosi-promosi hebat yang telah diberikan untuk klien dan juga bakal klien. Okey, sebelum kita pergi jauh tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk ke YouTube channel kami, dan anda boleh subscribe di sana. Semua segmen-segmen di CTC telah disusun rapi oleh Boboy, dan anda tinggal pilih aja nak cari yang episod 1, nak tengok muka Cikgu Yun kita muda-muda dulu pun boleh, carilah episod 1, sekarang dah 143, jadi boleh nampak lah keremajaan tu. Okey, jangan lupa subscribe lah. Okey, sokongan anda amat kami mengharapkan. Semoga kita dapat menghasilkan lagi setiap perkongsian yang menarik untuk anda. Baik, saya mulakan dengan Riyad Ashraf Zakaria. Assalamualaikum Pak Su dan Cikgu Yun. Minta Cikgu Yun ulas berkenaan dengan USD. InsyaAllah. Riyad, sabar Riyad. Fitri Hakim, salam Cikgu Yun dan juga Pak Su. Waalaikumsalam. Okey, seperti biasa kami malam ni 3 orang, saya, Boboy dan juga Cikgu Yun akan memberikan yang terbaik untuk anda semua. Okey, anda dah bersedia? Saya sudah. Cikgu? Alhamdulillah. Dan kita terus bersama dengan Cikgu Yun CTC. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Jam ke? Saya rasa bukan jam, tapi banyak benda yang perlu disettlekan. Kuala Langat saya tahulah. Tak habis-habis. Tapi tak apa, janji cikgu sampai untuk memberikan perkongsian yang sangat-sangat menarik ini. Baik tuan-tuan dan puan, saya serahkan kepada Cikgu Yun CTC untuk segmen kita 143 ni. Baik. Silakan cikgu. Terima kasih. Earphone okey? Earphone. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia kami di luar sana. Dan tidak kira baju latar belakang anda, tidak kira baju lifestyle anda, tidak kira baju komposisi track method yang anda guna pakai sepanjang masa. Saya ringkaskan lagi, jika ia ada manfaat, marilah sama-sama kita panjang-panjangkan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukur Allah SWT, saya mampu untuk sampai ke konti pada malam ini. Setelah hampir bermula pada jam 6 petang sehingga sekarang saya berada di klinik, saya berada di pusat rawatan, saya berada di banyak tempat untuk urusan yang saya tak jangka berlanjutan. Alhamdulillah dapat juga sampai. Alhamdulillah. Untuk kita bersama-sama dalam bicara fundamental hari ini 26 hari 8 2020. Kita lihat beberapa bentuk perkara tentang pasaran di bulan 8 ini. Seperti mana yang sebelum ini saya ada mention ataupun saya gambarkan bahawa kerakusan pasaran akan dijangka bermula pada suku tahun ketiga ini. Bulan ini akan bermula semasuk bulan 9, antara bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh kebanyakan petunja-petunja. Ni petunja-petunja. Kalau kata bahasanya petinju-petinju, ni petunja-petunja. Lawan bagi kekuatan petunjul-petunjul. Okey. Untuk melihat macam manakah momentum pasaran di mana kita ada economic projection yang akan dijangka cukup dinanti-nantikan dalam FOMC pada September nanti. So kita dah highlight bahawa suku tahun ketiga adalah pasaran yang agak volatile bagi American dollar, dan kita dapat nantikan saksikan beberapa ketika ini pun dalam pasaran mereka di metakut masing-masing, mana-mana broker sekalipun. Kedudukan American syarikat tidak berapa stabil, lebih kepada keadaan terkesima, provokasi, sentimen, kemudian geografi politik masih lagi menguasai hampir 80% pergerakan pasaran sekarang. Di mana emas kita yang saya respect sangat-sangat, sepatutnya dah lama menjunam, tetapi masih mampu menarik perhatian mereka yang gelojoh dan rakus, dan juga sangat-sangat berkira-kira menunggak langit, tak ingat sama ada mati boleh buat emas ke tak.
sanggup mempertahankan harga daripada satu tahap yang pada saya sebagai seorang pelabur tentunya akan menekan sejauh mana modal untuk mereka paksikan dalam keuntungan. Tetapi sebagai seorang pedagang, mereka meletakkan bahawa time is money. So apa yang kita nampak sekarang ini, purata pergerakan ekonomi di dunia khususnya lebih terkesan dengan spekulasi. Sangat jelas. Ada yang mengatakan market maker, ada yang mengatakan the money mover, penggerak-penggerak mata wang, ada yang mengatakan komplot ataupun skandal, ada yang mengatakan sindiket buat emas sindiket secara haram, secara halus, secara terancang untuk mengawal pergerakan kewangan ini. Ini semua realiti. Ini semua realiti. Spekulasi je. So kita sebagai carry traders yang kecil macam saya ni, saya sangat kecil, Pak Su besar, Boboy lagi besar pada saya. Kecil ini, apa yang mampu kita lakukan adalah untuk melihat sejauh mana untuk kita bersama mendapatkan satu lorongan mungkin keuntungan. Itu sajalah yang dapat kita nyatakan di sini. Bahasa ekonominya sebagai the trending movement. Itu pergerakan yang trending. Ada yang kata trend is friend kan. Itu benda yang benar. Tapi sejauh manakah kita mampu bersama mereka, itu tengok poket masing-masing lah. Saya dah tergadai hampir 40-50 ekar tanah kerana kerugian. Tuan-tuan, saya tak tahu lah berapa ekar yang tergadai. Jadi cukup serik lah saya dalam bidang ni. Saya kata sangat serik. Itulah nak bagi tahu. Bermula 23 Ogos sehingga sekarang 29 Ogos, kita lihat ini konsep yang dipanggil simposium. Kalau simposium ni bahasa kita letakkan seminar lah, senang cakap ya. Seminar, tazkirah, musyawarah, apa lagi, table talk, kopi-kopi, apa lagi, yamcha, bahasa-bahasa dia. Di mana adalah Jackson Hole ni, secara roughly-nya saya letakkan sebagai satu sidang ataupun persidangan ekonomi antarabangsa terhadap semua pemegang-pemegang kuasa ekonomi dunia yang akan berhimpun di Dewan Jackson. Dia biasanya kalau Jackson lawan dia Chauvel, tapi Chauvel tu kat Saint Dimas. Itu lain cerita pula. Okay? Nanti sebelahnya ada Fender. Itu kawan-kawan dia lah semua tu. Baru orang nampak kan, orang kenal Chauvel, orang tak kenal. Okay, Jackson Hole. Persidangan ini akan menarik perhatian di Eropah, akan menarik perhatian di Amerika khususnya, akan menarik perhatian di Timur Tengah. Di Timur Tengah mungkin berkurangan. Asia maksud saya. Asia tu adalah Jepun. Jepun terlibat. Boris Johnson juga terlibat, ya, kita ada kat situ. Kemudian apa lagi, Angela Merkel juga terlibat. Jerome Powell juga terlibat. Dan the president mungkin perasmian akan dilaksanakan oleh Donald Trump yang akan merasmikan ataupun menutup persidangan ini. Kemudian siapa lagi yang terlibat? Andrew Bailey yang terbaru ni. Ada nama Bailey, okey, ada Andrew Bailey, Bank of England Governor yang baru juga akan terlibat. Mereka ini akan membentangkan keutuhan ekonomi masing-masing bagi melihat keseragaman sama ada ekonomi dunia sebenarnya sedang membina untuk pulih atau sedang dalam keadaan stagnansi, atau semua central bank ataupun bank pusat digalakkan untuk melaksanakan plan-plan ekonomi yang baru bagi mengimbangkan. Tentunya pandemik yang menjadi isu untuk mereka tangani menyebabkan, boleh katakan, seluruh dunia dalam keadaan yang terpaksa berhutang. Kita pun faham bab ni dan berbelanja di luar jangkaan. Terpaksa berhutang. Okey. Apa kesannya kepada kita? Saya rumuskan, ini lebih kesan kepada macam mana kita nak survival. How we going to survive? As a forex traders, kita nak survive macam mana? Bayar macam mana hebat pun broker membagikan kita satu iklan, satu promosi, satu platform, satu ruang. Itu adalah lorongan untuk kita menambah pendapatan sebagai seorang trader bagi memilih package produk. Betul Pak Su? Betul. Tak salah, tuan-tuan boleh pilih dan melihat yang mana lebih sesuai. Tetapi fikirkan dulu, seluk poket anda ada modal ke tidak? Cek dulu. Itu yang penting tuan-tuan. Modal dulu. Kedua, ilmunya di mana? Itu kita pun faham. Banyak yang memberikan pengajian, memberikan pembelajaran, memberikan pandu cara.
memberikan drive thru, memberikan check in check out, touch and go punya konsep untuk belajar, tak ada masalah. Yang mustahak adalah poket anda di mana, ilmu anda punya ataupun tidak. Adakah di kali ini adalah kali yang terbaik, waktu terbaik untuk anda menceburi bidang financial instrument trading? Kenapa saya bercakap begini? Sebab saya menyaksikan keseluruhan dunia ini hanya dimonopoli oleh golongan-golongan di kalangan mereka sahaja. Istilahnya boleh merebut peluang, dia akan survive, itu betul. Tapi di mana kita, budaya kita, etnik kita, bangsa kita, bila industri ini masuk dan hingga sustain sehingga sekarang, kita di mana untuk kita mendapat peluang daripadanya. Jadi di CTC.FM dengan segmen sebegini, dan juga kita tahu banyak tenaga pengajar di luar sana, Cikgu Hazlan Hashim ada. Sekarang kita ada seorang doktor yang dipanggil Nazrul Ishak, juga hebat orangnya, memberikan satu pengajian untuk pembelajaran. Jika ini adalah lorongan untuk tuan-tuan di luar sana bagi merebut peluang-peluang tawarannya sebegitu hebat, saya rasa ambil. Tapi jika tidak mampu, jangan buang masa. Jika tidak mampu, jangan buang duit anda dalam poket kerana satu perkara yang tak mampu anda kuasai. Hati-hati. Kenapa saya cakap begini? Sebab saya melihat kejatuhan ekonomi yang akan semakin teruk selepas ini, tuan-tuan. Teruk maksud saya adalah akan banyak perkara yang dipanggil sebagai resurrection. Akan ada banyak perkara yang dipanggil sebagai unemployment. Sibuk bercakap tentang unemployment kita di dalam bentuk American dollar, dalam bentuk Australian dollar, dalam bentuk Canadian dollar. Semudah depo sikit-sikit $10, $20, kelak klik. Tapi di mana ringgit Malaysia anda yang anda guna pakai hari-hari untuk beli beras? Yang kaya tetap kaya, tetapi yang miskin macam ni kita nak bantu. Ini salah satu platform. Cumanya ukur baju anda di badan sendiri, sama ada baju ni boleh pakai lagi ke tak? Boleh, nampak lawa. Itu yang penting. Jika mampu dan berkemampuan, saya galakkan. Tapi jika tidak mampu, saya nasihatkan. Atur cara kita, bukan orang lain yang mengatur. Atur cara kita adalah diri kita yang mencorakkan. Tuan-tuan kena faham. Jadi bicara fundamental pada dalam ini, khusus rumusan ini adalah mengenai adakah anda seorang traders, adakah seorang good listener, pendengar, adakah anda seorang yang sekadar asal boleh, tak ada apa nak buat, oh ada TV CTC buka tengok adakah anda seorang peminat, aku minat dengan dia ni, bagus ni, aku nak dengar boleh cakap. Adakah anda lebih suka sekadar hobi, nak trade tak nak, sudah aku suka je $10. Adakah anda seorang yang serius? Adakah anda seorang yang melihat bahawa ini adalah platform yang baik? Adakah anda melihat perkara, kenapa mesti aku nak buat benda macam ni kalau dah nampak benda yang tidak baik? Kerana apa saya berkata begini? Sebab saya melihat banyak bentuk golongan yang berjaya, yang kurang berjaya, yang sedang berjaya, dan yang akan berjaya. Malah yang tidak memikirkan apa-apa pun banyak. Tetapi didedahkan dengan perkara ini. Tujuannya adalah untuk apa, tuan-tuan? Sebab bila saya bercakap pasal geografi politik, saya kata ekonomi akan jatuh, akan teruk. Ini adalah kerana saya melihat setiap hari, tuan-tuan, setiap hari RM10 nak cari itu bukan senang. Saya cakap tu serang. Nak habis senang juga. Nak habis cukup senang. Jadi berhati-hati, tuan-tuan. Okey. Fed Chair Powell speak 9 hari bulan 10. Setelah kita lihat dari 23 sehingga 25 ini kosong Kosong Saya pun nak tanya kenapa kosong. Tapi dari segi pergerakan tu ada. Tapi cuma kita lihat dalam bentuk yang mungkin ada banyak pilihan. Dalam medium impact dia ada pergerakan banyak sebenarnya. Okey, banyak dia kategori medium. Medium ini adalah lebih kepada generally yang akan sentiasa setiap masa tu akan ada jadual. Cuma bila kita fokus kepada konsep high impact adalah sesuatu yang itu maksud dia. Okey, tapi kita kecilkan sedikit. Kita akan lihat pilihan counter untuk minggu ini. Kerana pergerakan data berkala hanya lebih kepada digesting untuk minggu ini. Dan digesting ini menuntut kepada fokus agar fokus. Okey. Jika minggu ini kita lihat puratanya lebih pada simposium ataupun speak ni lebih kepada ulasan ataupun monetary yang akan dibentangkan, cuba fokus yang bulan hadapan, insya-Allah. Bulan hadapan ni memang suatu bulan yang dikatakan bulan volatile bagi American dollar. Okey, bulan volatile. American dollar boleh drop, jatuh, tembak, mati, shoot, ugly, bukan beautiful, ugly pun boleh. Kita ada banyak data yang akan cuba diterbitkan, terutama NFP pada 4 hari bulan. Apalagi yang besar-besar di kalangan, kita ada CPI juga yang besar, dan kita ada press conference untuk ECB juga hebat.
Ini perlu dilihat ya pada 10 hari bulan ni. And then kita ada economic projection yang saya kata ditunggu-tunggu, 2 pagi, 2.30 pagi 17 September. Okay, dan seterusnya kita ada sekali lagi OPEC meeting. Ini penting benda mereka yang suka trade minyak trade minyak. Sebelum ini OPEC memang cut dia punya production, tetapi jumlahnya kecil. Adakah kali ini mereka akan cut lagi? Jika dia cut lagi semakin kecil, maka minyak akan meroket lagi. Dia akan membantu minyak tu untuk lebih tinggi ke sasaran $60 ke atas macam yang kita cerita. So ini perkara yang menarik perhatian saya selepas economic projection minyak di mana kita. Sebab minyak ini dia boleh mengheret inflasi, minyak ini dia boleh mengheret kemiskinan, minyak ini boleh mengheret kepada unemployed. Kamu kerja macam tak bekerja, kamu tak bekerja tapi kata kerja. Itulah. Jadi macam manalah, macam itulah. Dan banyak lagi kita ada monetary policy dan juga official rate untuk Bank of England yang ini hilang pula kat bawah. Dia dah kat bawah tu. So bulan September adalah bulan yang keras sebenarnya. Jadi kalau minggu ini, bulan ini kita mungkin perlahan sedikit pergerakan, tetapi dalam segi bentuk medium impact kan, seperti mana kita tengok di sini, dia memang sebenarnya penuh, banyak sangat. Hari ini saja ada banyak perkara yang berlaku. Ada beberapa counter, China, Amerika dan Swiss France. Right, saya kembali sedikit kepada pilihan apakah yang dinamakan sebagai simposium. Simposium ni commonly dia punya induk adalah American dollar. Jaga dari American dollar. Selepas American dollar, kita kena tengok di mana ECB, situasi Europe Central Bank. Selepas ECB, dia akan pergi kepada Bank of England ataupun Bank of Japan, dan seterusnya barulah dia akan ke Reserve Bank of Australia, dan yang terakhir adalah Bank of Canada. Itu commonly 6 buah bank utama central bank dunia dia akan bersidang bersama-sama untuk kupi-kupi lah kata je. So ini akan mengheret digesting terhadap the investors pada langkah seterusnya, di manakah kedudukan situasi dolar. Jadi untuk keseluruhannya pada minggu ini kita tidak meletakkan satu data berkala yang betul-betul mampu untuk menggerakkan pergerakan secara total. Kebanyakannya lebih kepada spekulasi. Dan secara overall, tuan-tuan kena faham bila saya kata geografi politik, banyak kali saya bagi tahu dia ada beberapa perkara yang akan menjadi perhatian. Di saat ini dah bulan 8, dah bulan 9, dan yang paling mengheret masaran adalah election, US General Election, Presiden Donald Trump yang sekarang ini semakin jatuh dia punya populariti. Joe Biden dijangka akan berjaya menewaskan beliau pada 20 hari bulan 11 nanti. So ini sebenarnya menjadikan kekuatan dolar Amerika saat ini agak tumbling, naik, dia bergocak-gocak lah. Dan dalam pada masa yang sama, yang kedua adalah dia economic projection nanti yang dilihat agak jauh sedikit pada 17 September. Kita nak tahu juga adakah $1 trillion package rangsangan yang di-apply ataupun yang dipohon oleh the Presiden dan juga kerajaan kepada Federal Reserve itu dilaksanakan sepenuhnya ataupun tidak. Sekarang ini mereka masih lagi menerima suntikan daripada package yang sebelum tu, belum diluluskan sepenuhnya. Jika dia lulus sepenuhnya, dia akan merangsang dolar. Jika tidak, dia akan perlahan. Sebab kena ingat di situ akan melibatkan banyak golongan small medium entrepreneurs, iaitu usahawan kecil dan sederhana yang dikatakan antara penyumbang pengundi kedua terbesar Donald Trump selepas petani. That's why Amerika zaman Donald Trump ini golongan petaninya dibela sehabis baik, sebab dia memberi undi yang besar. Terutama perdagangan soya bean, China terpaksa beli dengan kadar yang besar, dan China baru saja membeli report hari ini dan semalam mereka dah pun membeli dengan kadar yang lebih tinggi daripada perjanjian asal. Ini menggembirakan Donald Trump lah, satu perkara. Pada saya itu lebih pada beli jiwa je. Beli jiwa. Sebab sebelum ni dia dah ban TikTok, dia dah ban Huawei, dia dah ban 5G punya facilities di Amerika. Sebab Trump macam mana pun dia akan memaksa produk made in America seperti Apple, pesaing utamanya,
IBM, Microsoft dan sebagainya untuk lebih beri priority berbanding produk luar seperti Huawei. Ini benda yang jelas peperangan ini, dan sebagai seorang konglomerat dia telah menyaksikan satu keuntungan pada saya peribadi yang sangat-sangat lumayan. Tengok Standard & Poor's kita macam mana besarnya, Standard 500, macam mana stok boleh terbang, macam mana stok boleh jatuh, bagaimana treasury yield yang selama ni kita ceritakan ataupun kita bincangkan membantu rangsangan dolar, the strengthen dekat mana indeks kita, dan kenapa Eurostock ataupun EU50 itu sangat penting untuk menjadi panduan kepada perbandingan antara pergerakan emas kita dan antara dolar, dan kenapa emasnya cukup menarik. Saya akan bincang sekejap lagi. Sukar untuk mendapat kejatuhan mutlak walaupun sangat jelas dia jatuh. Dan kalau saya tengok sekejap saya punya movement, kita punya entry sekejap, kita mesti ingat kita punya entry kat mana tu hari Ya, gold ada. Tengok. Okey, berapa? Kita profit sebanyak sini ada ratus pip lah kalau ikutkan Pak Su ya. Okey, kita besarkan sedikit. Kita tak loss lagi kat sini, alhamdulillah. Tapi cuba tengok pergerakan kejatuhannya. Jatuh punya dah jauh daripada atas. Kita mula jualan pada paras harga 1946 peratusnya di sini, sehingga hari ini tadi sekarang jam 10, 9 jam 8 dia jatuh sehingga 437 pip. Kita tak tutup. Tengokkan aja la. Dan dia reverse balik semula ke atas. Sebanyak berapa banyak? Sebanyak 411. So bezanya hanya lebih kurang 300, 400, 100 lebih ada beza. Tapi still profit lah tuan-tuan, masih ada profit di sini. Okey. Masih profit je. Tak ada, ya betul. Tapi bila kita lihat pada sasaran kejatuhan itu masih jauh lagi ke dalam ya. Kita masih ada 691 pip untuk mencecah pada sasaran TP 1865 1865 yang kita sasarkan di sini. Jika kita lihat daripada history, kita berjaya hit satu TP yang pertama pada paras harga 1908 yang ni kita dah hit TP. Kita ada 4 entry TP kita pada paras kemudian selebihnya itu kita masih mengekalkan untuk menjual. Jadi jika kita, macam saya katakan awal tadi, keuangan poket kita bagaimana? Adakah kita mampu untuk bertahan nak mengikut pergerakan market yang ganas macam ni, yang keras macam ni kan? Macam kata tadi, money movement, saya tak kata market maker, pergerakan keuangan. Benar kita melihat satu potensi untuk dapat reward yang besar. Tapi kalau duit dalam tangan kita ni, boleh makan, boleh bayar utilities, boleh, anak sekolah cukup, boleh bayar ansuran kereta, boleh kopi-kopi, boleh, ni nak belikan jajan-jajan jiran-jiran sebelah ni buah tangan, boleh, boleh, nak buat infak kat masjid, boleh, nak bagi derma, boleh, nak bayar BIBG untuk 2 tahun ke depan, boleh, cukup kan? Okey, kalau cukup, caranya macam mana? Ni saya ni diri saya cakap terus terang. Saya besarkan macam ni, saya kata, saya lihat balik, ya Allah, aku dah ada untung lah, ya Allah, aku ambil terus, tutup. Tutup. Alhamdulillah, ada untung lagi. Untungnya untuk setakat ini yang kita tahan adalah sebanyak hampir 300 pip keseluruhan 3 entry ni, dan kita loss 2 kali setakat ni dari jumlah keseluruhan. Modal kita tuntut sepenuh kita adalah 1156% daripada jumlah penuh modal yang dah kita trade. So tuan-tuan, modal keuntungannya adalah 1156% bermula trade pada hari kita mulakan pada berapa hari bulan, sini balik 22 hari bulan 7, dan hari ini adalah 28 hari bulan 7. Sebulan lah Pak Su. Sebulan lah. 1156%. Lumayan ke tak lumayan? Kenapa saya tutup? Sebab itulah, dah cukup lah. Itu saja saya kata, poket anda di mana? Kalau kita nak kejar juga nilai, profit tu memang besar.
dan pergerakannya pun dah besar, kita diam, kita tengok, kita tak lock, kita tak apa, Tak apa langsung. memang tak buat apa. Sebab inilah akaun untuk trade melalui kefahaman fundamental Memang konsepnya adalah meletakkan sesuatu sasaran take profit kepada satu harga kepada pusingan segmen ini bila dia ke udara balik semula. Okey. Itu memang kita buat begitu aturannya. Tetapi dari segi bentuk psychology of how to grab the opportunity, untuk kamu ambil peluang itu, tuan-tuan adalah seorang pemenang. Tuan-tuan yang trade ni menang, seorang pemenang. Bukan bermakna mesti nak tunjuk screenshot pada orang luar, tak payah. Oh, tak perlu. Ini dah ada profit, ambil, boleh ambil, tak apa. Masih untung kan? Nah, tinggal lagi sejauh mana kewangan yang tuan-tuan boleh ambil itu untuk guna pakai bagi perkara-perkara yang saya sebut tadi. Sebab apa yang kita sebut tadi, contoh tu cukup kan Pak Su kan? Cukup. Ini maknanya lebihan dan tambahan dari apa yang tuan-tuan disiplinkan dalam diri. Alhamdulillah lah. Baik tuan-tuan, Okey. kita tenangkan sedikit. Baik. Oleh yang demikian bermakna kita akan refresh balik entry kita yang baru. So kita batalkan semua yang satu pending order ni, tak apa, kita batalkan satu. Okey. Kita akan refresh balik. So kita dah berjaya untuk tempoh 1 bulan, 22 hari bulan 7, hari ini 26 hari bulan 8, dengan keuntungan 1115.6% daripada modal kita. Maknanya 10 kali 10.1 kali ganda. Ini satu kejayaan yang baik sebenarnya kalau tuan-tuan trade secara istiqomah lah istilahnya, macam itulah. Okey, baik, selesai bab tu, nanti kita tengok balik kesesuaian untuk entry hari ini, emas kita di mana. Okey. Okay, kita tengok, kita kupas kejap. Baik, saya tak nak ganggu isu teknikal, saya tak nak ganggu ataupun saya tak nak sentuh isu adakah ini suatu teknik ataupun tata cara yang mesti tuan-tuan ikut. Tidak. Segmen inilah segmen membicarakan tentang makro, tentang ekonomi. Memandangkan rumusan minggu ini adalah lebih kepada digesting terhadap simposium ataupun seminar, ataupun lebih kepada public speak antara the central bank yang saya nyatakan tadi, dan geografi politik, terutama the general election terhadap Amerika sangat-sangat ketara sekarang kempen. Trump dalam kejatuhan kan? Dan kita tengok kedudukan dolar juga teruk. Tengok UKAD jatuhnya pun teruk. Dolar, lihat ya. Saya besarkan lagi. Okey, saya ambil kerja sikit. Kenapa saya kata jatuhnya teruk? Bayangkan berapa lama di dalam keadaan yang stagnancy ni. Stagnancy ni, kalau kita letak satu, ni just contoh yang paling depan mata lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, banyak hari lah senang kata. Stagnancy. Satu par harga yang menyebabkan dolar tak boleh nak melepasi ni. Kat situ dah nampak kekuatan dolar ada, tapi tak mampu untuk, belum boleh nak lonjak lagi. Walaupun kita tahu bulan lepas sangat gagah perkasa dia punya result dia. Sangat. Sepatutnya Allahu Akbar, as a dollar player ataupun pemain-pemain dolar, you are a buyer. Kita ni pembeli. Dah terang kita belilah, takkan kita nak nampak kita nak menjual kan? Tak sesuai Pak Su Betul. Tapi kenapa jadi macam ni? Kata dolar kuat, kenapa dia tak boleh pergi jauh? Baru ada kenaikan sedikit, dia reverse. Mesti ada something sebaliknya. Inilah dipanggil sebagai provokasi sentimen dan juga spekulasi. Selesai. Okey, kita tengok pula counter rujukan dunia yang paling utama selepas USD CAD adalah USD JPY. Okey, in term of trend secara intraday, intraday kita ambil yang paling senang, dia masih dalam keadaan yang trending. Betul? Nampak dia kenaikan, tak dinafikan. Ini intraday kita lah. In short term, yes, memang trend tu sangat cantik. So as a technical traders ataupun seorang yang dah melihat, betul lah bulan lepas dolar memang kuat, betul lah dolar ni meningkat, betul. Tapi di mana kamu entry? Kalau kamu entry buy-nya di sini, contoh kat atas ni kamu buy, sekarang kamu floating tak? Floating walaupun dia terus naik. Itu maksud saya. Boleh nampak tak? Tapi the konsep ini adalah suatu method tentang the understanding of the market trend. Itu betul. It's a trending trend. Yes, for how long? Is it a medium punya impact, ataupun ini unstable lah, unsustained. Okay, unsustained tu bermakna kita ragu sebab kita tak yakin, tak stable lah. Okay, adakah ketidakstabilan itu
merencatkan kita punya apa? Kita punya pendirian untuk membeli dolar. Okey, intraday kita nampak dia trending. Okay, so how about the whole picture? The whole picture, gambaran keseluruhan secara overview masih dalam keadaan yang jatuh. Okay, sama juga dalam keadaan jatuh. Kalau kita kecilkan lagi, dia lagi ke bawah. Okay, tapi kejatuhan dia tidak sustain. Dolar ni jatuh ni tak sustain, tak sustain. Sustain. Dia tidak ni lah, tak tetap pendirian dia lah. Okay, kita ambil kerja ni, kita lihat kenapa tak sustain. Sebab bermula dari taraf pembelian daripada paras harga 10441 sehingga sekarang hanya ada sekali saja percubaan untuk jatuh dan dia mendapat demand semula. As long as this price tidak berjaya dipatahkan, ni harga yang saya maksudkan tadi. Ni harga yang paling rendah ya. Okey, satu candle, dua candle ni pada 104.19, maka dolar tidak sesuai untuk dijual. Susah tak trade ni teman? So oleh kerana itu, the overview kita dah nampak apa yang kita boleh buat as a playmaker, pembuat permainan, pemain pembuat buat main hujungnya. Kita perlu salah tu. Jadi kita ambil komposisi yang dipanggil sebagai istilah orang panggil trade news kan. Iaitu kita trade melalui peak hour ataupun peak data pada masa tertentu. Contoh-contoh lain seperti jam 9.30 pagi, mungkin candle untuk 4 jam pertama, dapatlah kita peluang untuk pergerakan 4 jam. Kalau kita besarkan lagi, ni candle 4 jam, ambillah peluang 4 jam ni untuk kita sell jarak dekat, as long as the trend unbeatable tu maknanya tidak lagi dapat dipatahkan. Kita tahu ini masih tidak patah. So saya mengajar, memang saya tak kata dia tu tak pandai, saya pun tak pandai. Dekat kampung ni, kita kat kampung ni, so, Pak Haji ni duit pencen dia, apa dia buat? Haji, Haji nampak garis ni, nampak? Haji nak buat macam mana nak entry? Haji tunggu je sampai Haji entry. Memang dia tunggulah sampai dia habis baru dia entry. Dia tunggu macam mana? Haji nampak tak garis merah ni, macam saya tunjuk, nampak? Haji tengok kat sini, dia kena tak? Kena. Dia kena Haji entry. Entry apa? Entry ni kan ke atas, kena buy. Oh, begitu itu ya. Ya, memang dia tunggu. Itu pengajian secara apa? Pengajian secara menghafal. Salah ke? Tak je, tak salah. Bagi saya tak lah kan. Di permulaan saya tak boleh ikut cara Hazlan Hashim. Saya tak boleh ikut cara Dr. Forex yang cantik counting dia, bahasa dia bagus, dan teknik dia memang, this is how mindset seorang trader. Tapi depan saya ni cikgu pencen yang pagi-pagi petik sawit, nanti pukul 10 balik bawa ubi, kerja pertanian. Hari ni hantar kat pasar dapatlah RM40. Bayarnya macam mana? RM45, $10. Tak apalah, pakai akaun saya ni, saya deposit $10, Haji tekan je buy sell. Boleh ya? Boleh. Tapi saya tak tahu, tak apa. Haji nampak garisan ni, nampak? Haji tunggu dia kena, Haji entry lah. Memang dia entry. Dia naik kan? Memang dia naik. Sehari, 2 hari, 3 hari, dia akan jumpa saya setiap hari Selasa atau hari Rabu bila ada kuliah. Sekarang tak ada kan, kuliah tengah banyak yang cuti. Jadi tak dapat jumpa lah. Cuma tadi saya dapat jumpa. Dia entry betul. Dia touching, dia entry. Betul, saya tak bohong. So itu golongan yang dia tak mampu menyerap. Macam saya kata tadi, tidak kira apa jua komposisi trade method yang anda guna pakai. Fahamkan tuan-tuan? Asal saja ia bermanfaat, alhamdulillah, sedikit-sedikit dipanjangkan. Jangan ikut saya, jangan ikut cara dia. Tuan-tuan di luar sana ramai tuan guru yang hebat. Boleh pilih pilihan masing-masing. Itu saya di kampung. Saya terbayang pula haji-haji je lah. Lagi mudah pula macam tu. Dia instruct dia senang. Nampak Haji? Okey. Dah. Haji tunggu. Tapi dekat
apa saya kata, jangan tukar. Saya pesan satu je, jangan tukar yang kecil-kecil ni. Haji jangan tukar. Habis tu dah garis siap-siap, dah dekat telefon tu gariskan. Okey, ini je garisannya. Baik. Atasnya mesti #4. Okey, dia mesti kena garisan. Tak kena garisan jangan entry. Walaupun macam nak kena. Jangan ji, selagi tak kena. Yelah. So kena je, dia dah kena lah. Dia pun baiklah satu. Ya Allah. Dia biarkan. Nanti kita nak tunggu sampai mana? Jawapan tu cantik. Nak tunggu sampai mana jawapan saya? Nanti saya lihat balik ya. Jawapan saya, bila dia dah begini, tuan-tuan dah nampak dia naik. Kena ingat, hashpo ni satu hari ada berapa jam? 4 jam 4 jam. Ada berapa jam satu hari? 24 jam ya? 24 jam. 24 bagi 4 ada berapa batang candle hashpo? 6 batang. So Haji, ya, kena ingat, hari ni jam berapa? Jam 8. Dah cukup? Belum. Pukul berapa dia penuh? Kalau jam pukul 9 lah tu. Bermakna Haji tunggu kira 4 jam. Kita bangun subuh pukul berapa? Pukul 6. 6, 7, 8, 9, 1. Betul dia tulis. Lepas tu kira 10, 11, 12, 1. Pukul 1, pukul 2 lepas zuhur nanti kita jumpa kat masjid. Ya, betul lah pukul 2 entry. Tang, sebatang lagi. Kalau dah kena. Belum kena jangan lagi. Lepas tu pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5 lah. Pukul 5 macam biasa je. Nanti maghrib baru kita jumpa. Terus sambung nampak maghrib lah. Putaran saya berjumpa dengan 4-5 orang ni. Mereka tak adalah kaya, tetapi yalah, mungkin dah ada masa sedikit, ada telefon macam ni. Ini kaunter apa? Ini kaunter emas. Saya suka. Banyak pergerakannya. Jadi kalau banyak, risikonya pun banyak. Berkira-kira pula. Maklumlah. Dia ukur baju pada sendiri. Betul. Jadi saya bagilah ni UJ ni senang je dia. Tak banyak beza kalau kita tu, tapi adalah untung, dapatlah $3, $4. 4 kali 4 berapa? RM16. RM16. Semalam kita entry, hari ni dapat RM16. Duduk tepi kan. Boleh lah. Tapi kita kena roti canai. Okey, itu mindset mereka yang iyalah. Jadi saya rasa jiwa saya pun tenang. Sebab saya dapat melihat satu golongan yang mudah dibentuk dan memberi kepercayaan pada kita yang lebih muda pada mereka sebagai guru pada golongan ini. Sedangkan mereka ini orang yang lebih tinggi pengalamannya. Okay. Tapi pengalamannya bidang lain lah. Ya, betul. Jadi kat mana kita punya profit? Saya cakap okey, Haji dah garis macam ni, besarkan sedikit ya. Besarkan sedikit begini. So ambil lagi trend line yang baru. Mana tadi trend line nya? Sini. Okey. Mana yang paling tinggi? Ni yang paling tinggi kan Ji? Gariskanlah. Maka jika Haji nanti dah entry, semakin besar lah ni. Silap, maafkan saya. Entry-nya kat sini kan sama semua kan ni kan? Tak kena kan? Naik tak kena entry. TP-nya kat sini. Kena, ambil lah. Exit lah pasaran. Kan dia tak pecah lagi ni. Lepas tu sellkanlah balik sampai dia jadi kecil je. Sampai dia jadi kecil, saya cakap. Atau terkeluar dari trend ni, bagi tahu. Okey. Jadi kalau terkeluar, dia takkan usik. Dia tanya, dia tak terkeluar lah. Terkeluar kat mana Ji? Tu Haji nampak parit depan tu, nampak, buang telefonnya. Buang telefon. Telefon tu salah namanya. Dia gelak je. So saya kena kongsi sedikit sebab saya bukan bermakna saya nak berceloteh, tetapi saya nak menampakkan kefahaman jika ianya ada manfaat, tuan-tuan, walau hanya satu huruf. Ingat, pembacaan ataupun metod bahasa-bahasa buku dalam trading ekonomi itu betul, tapi bukan semua orang faham apa yang dinamakan sebagai Morobozu. Tak tahu apa yang dikatakan sebagai dark cloud cover. Tak tahu. Apa yang dia tahu? Haji dah kena kat garisan tak? Belum. Ya kena baru entry. Okey, dan dia profit. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu yang saya nak mempermudahkan cara sampaikan matlamat, manfaatnya di sana kita tuai bersama-sama. Amin. Baik tuan-tuan, so kita melihat entry di emas tadi ya. Okey, kita macam saya katakan, okey kita restructure yang baru minggu ni. Sama ada kita nak entry atau kita nak buy. Macam saya katakan tadi, the whole picture for the dollar unsustainable. Ya.
dia dalam keadaan yang unbreakable. Kita nampak UJ dalam keadaan yang semakin rendah, cuba untuk lebih rendah tetapi terpedaya walaupun datanya kuat. Tetapi dia sedang dipengaruhi oleh spekulasi tentang the funding, kan, suntikan $1 trillion yang di request oleh Trump menyebabkan dia sustain. Kedua, kejatuhan ni selalu saya ada ceritakan tentang pasal treasury yield, betul Ya, iaitu betul. perbendaharaan kita tahu. Okey, yang akan apa ni, US treasury yield ni, benda ni kita ada 3 tahun 2 bulan. Jumlah ini adalah bentuk-bentuk bond yang dilelong, dibeli, dijual, yang akan mempengaruhi sentimen, kita faham. Okey, ni tengok Australia jual 21 billion bond, smashing record. Maksudnya jika Australia jual sampai 21 billion nilai bond, smashing record ni, ini dia meminjam duit. Maksud dia jual bond, maknanya dia pinjam duit. Oh. Sebab kerajaan kan dia menjamin. Nanti ada period dia lah, macam ada 5 tahun 10 tahun, maknanya dia pinjam duit. So once dia pinjam duit, tu bahasanya bond ni dah pinjam duit, kena faham. Itu bahasa kamus yang saya patternkan jadikan bahasa kampung. Once dia pinjam duit, bermakna dia ada modal, dan bila ada modal, dia akan suntik untuk keperluan dalam negara dia, untuk support pembangunan, unemployment, support pendidikan dan sebagainya, rangsangan medicine, rawatan apa. Dan ini pula akan mengembangkan sektor dalaman dalam negara. Barulah nilai Aussie dollar tu boleh support. So dalam pada dia support balik, dia offer balik kontrak kepada investor di luar untuk masuk. So dia adalah satu kitaran yang kait-mengait. Asalnya pinjam duit je, tapi disebabkan you are the government, the one yang have the full power terhadap negara itu, maka inilah kuasa politik mengalahkan kuasa sultan kadang-kadang. Boleh maksud kan? Betul lah. Okey, kita tengok balik kita punya pilihan. Alright, kita dah nak antri emas kita. Pak Sun nak bayar nak sell ni? Saya ikut je. Saya ikut tak garisan tadi lah. Kalau dia turun, saya sell. Okey, apa kata kita ikut garisan tadi kan? Okay. Garisan cikgu pencen tadi dengan pak cik yang selalu jumpa saya pagi-pagi tu. Selalu pergi kebun jual ubi, kadang buat pisang. Okey, H4 seperti biasa. Kategori intraday yang kita nak lihat. Sekarang jam 11.15. Okey, ini bermakna candle yang ini, yang sekarang sedang bergerak ni, belum selesai. Dia hanya akan selesai kalau pukul 11. Akan selesai jam berapa? Jam 1. Dia akan mula jam berapa? Jam 2. So dia dalam keadaan yang sedang meningkat. Okey, di mana trend line dia? Ni kalau Pak Haji tadi mesti dia suka tengok malam-malam. Dia ukur. Okey, ada kat sini. Daripada atas ni yang paling tinggi. Banyak lagi dia nak kena. Ni ada satu lagi trend line ke bawah lagi. Dulu saya panggil ni saya panggil loudness nama dia. Loudness heavy chain ni. Okay. Run for your life ni. Okey, kalau saya seorang trader, saya kata saya buy emas ni sebab trend line pertama ni dia dah berjaya patah, dia dah tembus, dia nak kejar yang baru. So saya pun dengan ngada-ngada lah, senang cakap Islam ngada-ngada, untuk saya mana buy ni Pak Su? Ni order. Jadi saya buy satu. So di mana TP saya? Tentulah saya cakap dengan Pak Haji tu, Pak Haji, Haji nampak yang kosong ni, kalau kena kan, inilah TP kita. So ambil satu kerja. Agak-agak sampai mana? Ni tengok candle sebelah yang tertinggi Okay. Ni dia dah cuba achieve tapi dia jatuh. Ini satu candle yang belum dipatahkan Jatuh 1965. 1965 ni tengok sampai tak dekat garisan ni. Ni. Sebab kalau kata tak yakin, buat macam ni lah. Nampak asal semuanya warna merah ni? Buta warna ke yang buat ni dulu? Cikgu yang salah pilih colour kan? Saya kata ada. Okey, nampaklah hijau. Okey, di sini. Okay. Ni sasaran kita nak kejar 1966. Jadi kita tepekkanlah satu TP. Kita ambil style
orang kampung punya TP. Okey. 1966. Kita TP kan lah sasaran kita. Alright. So di mana kita punya stop loss pula tu? Okey. Untuk stop loss ini, yang pertama sekali kita cari harga yang paling rendah yang dia cuba yang dia dah achieve untuk hari ini. Inilah harga stop loss kita yang paling rendah kan, nampak kan ni comel-comel ni 1902 kan. 1902. Okey. 1902. Jadi ni zaman-zaman Portugal dulu kot nak datang mereka pula nak mendarat dekat tanah Melayu, dia 1811. 1902 mungkin dah moden sikit, British dah datang kan, attack Malaya. Naya. So inilah kita punya stop loss kita 1902. So apa kita buat? Letaklah satu TP. Okey. Nanti kita kira balik tuan-tuan berapa kita punya rugi kalau kita ambil harga macam ni Right. Ini sample method yang saya amal di kampung. Dengan orang-orang yang minat, yang kawan dengan saya lah. Saya kawan dengan orang kampung. Tak ada orang nak kawan dengan saya yang muda-muda. Sebab yang muda semua kaya-kaya. Tak cukup kaya tak nak kawan dengan saya. Saya pula tak cukup kaya nak kawan dengan dia orang. Okey. Kita nampak kenapa jauh sangat. Jawapan apa saya sendiri yang cakap? Tak, kenapa jauh sangat? Okey, kenapa jauh sangat? Jalan yang baik. Besarkan sedikit. Kami kerja. Jauhnya nampak macam kecil lah. Kenapa kita punya profit sikit, kita punya loss banyak? Kita kira pula berapa kita punya stop loss ni. Cuba kita balik. 390 lah kita punya loss ni. Kalau kita sampai bawah ni maksudnya 390. Kalau kita naik atas, berapa profit kita? Baru 260. Wow. 260 tak 390 berapa maksud? Beza? 130. Masih rugi kan? Rugi. Kalau kita kena stop loss, kita rugi. Satu konsep untuk 1+1 tak dapat lagi. Tak dapat. Kita hanya dapat plus 0.75 lebih kurang ataupun 0.65. Maknanya 3/4, 3/4. As a trader, 3/4 3 suku daripada bacaan 1/100 ataupun 100%, dia macam sesuatu yang failure. Sikap tu adalah sikap yang failure. Sebab kita nak 1/1, 1+1. Bank pun kalau ambil untung takkan ambil sikit-sikit. Betul. Kan? Kalau boleh segala rata benda yang ada pada kita dia nak sapu kan. Okey, apa kita buat? Kita besarkan sedikit. Kita tengok balik. Kita semak balik kita punya trend line kita. Kat sini cuma dapat kurang 130 pip nak kalahkan ataupun nak mengatasi stop loss tu. Betul? Okey, tuan-tuan kena pertama sekali habiskan candle ni. Yang pada jam 2 pagi nanti dia akan buka candle yang baru. Candle yang baru selepas 2, 3, 4, 5 pagi, bermakna pukul 6 akan counter Tokyo dan sini akan buka. Betul? Pukul 6 tu tengok di manakah candle sebelahnya. Jika dia gagal beat candle yang kita entry ini, maka stop loss tuan-tuan adalah di candle tersebut. Di sini 1927 atau bawah sikit 1925. Okey, so saya letakkan satu lagi 19. Kenapa hijau pula ni? Ni tadi saya yang pilih. Aduh yai. Saya tukar color apa ya maksudnya? Color yang orang nampak. Ini pun nampak dah hijau ni, tapi cuma hitam lah, hitam. Boleh hitam pun tak nampak masuk nanti kan nampak. Orang kata dah berwarna pula. Susah lah macam ni. Kuning. Sampai tak jelas. Gelap sikit. Okey, 1925 kita letak satu marking price. Ini belajarnya tak susah jangan saya, tapi kelas ni kelas 35,000. Betul. 35,000. Saya cakap tu serang ni. Pakailah kau teknik apa sekalipun. Okey. Kita dah dapat satu harga ini, harga ni sasaran sebab ambil harga yang secara perbundaran sebab kita tahu bahawa ada perpuluhan 1926 perpuluhan berapa, jadi kita jadikan dia angka bulat dia 125, dan jika kita semak di kalangan sebelahnya hanya ada 1925 yang sebelum ini achieve dan dia rebound kecuali yang besar. So inilah kita punya stop loss kedua selepas syarat dia candle ini hampir jam 2 pagi pertama untuk candle baru, dan untuk lebih yakin bawalah ke jam 6 pagi nanti
Ya, untuk kita mulakan subuh dengan candle jam 6 pagi hingga 9 pagi. Bagi yang meletakkan candle entry jam 11 ini, stop lossnya pada 19.25 dan kita tukar daripada 9.02 kepada 9.25. Jika 9.25 berapa kita punya kerugian Pak Su? Hanya 145 pip. Ya. Tolak daripada tadi 3 tolak berapa? 290 Tu 45. 290. Profitnya tadi berapa? 260. 260 tolak dengan 145 berapa beza? 260 501. Ada berapa bezanya? Bezanya 15. 150 pip. Okey tuan-tuan, ada 150 pip profit. 150 pip profit dengan entry yang begini bermakna entry ini menghasilkan sekurang-kurangnya 15% daripada profit tuan-tuan. Itu satu. Kedua, jika lot tuan-tuan lumayan, dia boleh achieve 100% atau 140%. Jika dia dalam keadaan yang intermediate, ni mana-mana masing-masing ni formula yang saya buat secara rumusan. Jika intermediate macam tadi hanya meletakkan 10% kerugian, contoh 10%, kan, modal kita adalah $1,000, 10% adalah $100. Okey, $100 jika tuan-tuan letakkan dalam ni, dia adalah $1. Puratanya $1 atau $10. $10 kan, 10 kali 10 $100. $1 kali dengan 100 $100. $100 tuan-tuan loss kat sini adalah 145 pip. So kalau 145 pip, risiko tuan-tuan dengan $1 adalah 14.5%. Okey, 14.5%. Okey, 270 Pak Su bagi 14.5, berapa dia punya nisbah? 270. Oh, ni kena pakai calculator lah, main bahagi pula ni. Dah cerita money management kan. Oh, okey, baik. Berapa tadi 270? 270 bahagi 14.5. Bahagi 14.5. Ni purata pengiraan ya tuan-tuan ya. 18. Berapa? 18 kali daripada 14.5. Bermakna berapa peratus entry ni? Lebih daripada 100% profit dia. Kan 18.6. Kalau $1,000 tuan-tuan boleh dapat lebih kurang lebih kurang hampir $5,000 atau $7,000. Banyak juga. Sikit lah. $5,000 sikit. Aduh, orang kampung cuma jual ubi balik buat RM40, nak dapat sampai banyak macam tu. Okay. Baik, kita mulakan dengan 100%, tapi disebabkan stop loss kita melepasi nilai 100%, banyak 14.5%, kita ambil perbudaran 270 pip. Tak boleh, itu belum tolak spread spread kat sini katalah 10, tolaklah 10 pip, bermakna tuan-tuan tolak lagi $100. Bila $100 tadi ada baki 150, maknanya tinggal 140 kali dengan 10 $1,400. Tuan-tuan ada modal $1,000. Tak ke saya kata tadi harga yang hampir sama? Jika tuan-tuan pandai melakukan dipanggil sebagai re-entry untuk setiap 4 jam itu, maka boleh mencecah paras $7,000. Ini pengiraan secara kasar rambang. Walaupun asalnya dapat $1,400 pun dah cukup sukses. Tuan-tuan bukan seorang yang gagal, tinggal di mana meletakkan sistem atau profitable kita dalam bentuk targeted. Ini adalah profit, saya cakap tu, segolongan warga emas yang meletakkan sedikit wang poket mereka dengan nilai RM100 puratanya, mendepo $10, $20, contohnya itu banyak purata itu je, sebab tak lebih 100 modal orang. Dia tahu satu hari baru RM40 mah jual ubi. Kalau lebih-lebih lah sebab duit tepi. Nanti dia ngeteh dalam RM10. Saya boleh nampak orang-orang macam ni, memang ramai keliling saya. Dan dia dapat pulangan begini. Kata dia sesuatu yang menggembirakan. Ya. Dia tak pandai main telefon, dia cuma tahu okey Tok dah sampai mana ni? Ji dah sampai mana Ji? Sampai sini. Belum Ji, ni kejap lagi nak sampai. So kita nak kejar yang ni. Boleh ambil tak kalau nak pakai duit? Boleh.
Haji boleh keluar bila-bila. Ajarlah nak exit dia macam mana. Tengok kat bawah sini. Ni $100 sudah ada $41 profitnya ni. Ini $100 dah jadi $420 daripada $1,000. Itu matematik yang ringkas yang mudah. Dan kita lihat dari segi bentuk pergerakannya, kita pun yakin mereka yang faham dari segi bentuk trending candlestick boleh nampak inilah bullish engulfing. Betul lah kita entry. Ya betul. Otaknya apa? Otaknya trend line. Masya Allah. Dikaukan dia orang je. Apa punya cikgu ngajar macam ni? Kami punya teknik tu langit melantak, roket terbang, bersepah terkena. Ujungnya apa? Withdraw kuat-kuat, kasih broker bankrupt. Okey, tak kisahlah kamu nak modal berapa banyak pun, itu duit kamu. Tapi ini hanyalah duit maya, bukannya duit betul. Jadi nak edit sekarang pun boleh kalau nak ambil. Nak tunggu profit pun tak apa. Jadi kita tunggulah bulan depan, minggu depan kan. Kena tunggu minggu depan ya? Bisa. Okey. Kita simpan lah ya. Baik. Ini entry kita untuk emas malam ini. Kita membeli berdasarkan kita dah lihat kelemahan dolar Amerika. Yang dah faham lama lah. Baik tuan-tuan, tinggal 2 minit untuk saya rumuskan pada minggu ini. Terima kasih ke atas ruang dan peluang untuk mendengar sedikit celoteh dan macam mana saya melihat komposisi entry saya untuk kali ini. Dan simposium adalah akan lebih menggalakkan kita untuk macam kita dengan tazkirah lah. Orang dengan tazkirah macam mana. Macam tadi saya hari ini menyampaikan bantuan, adalah beberapa nilainya tu, dan baru saya dimaklumkan tadi tu kita dapat seorang yang memberi wakaf sebanyak RM23,000 tunai dalam saya nak pergi. Saya kata bila dia dah transfer ke? Sudah. Padahal sebelah petang tadi kita baru bantu satu surau ni yang tak boleh bayar bil elektrik 200, tak boleh tukar zinc yang hanya perlukan RM800 kerana masalah dalaman penduduk di situ tak nak beri kerjasama. Allah ganti tadi datang sini nilai ta'ala tuan-tuan RM23,000. Padahal yang diperlukan oleh mereka itu hanya 200 dan 800 dan kita bantu dengan RM1,000. Dia ganti RM23,000. Besok saya nak kira duit. Jadi saya nak nyatakan di sini bahawa jangan takut, jangan ragu, jangan gentar. Kalau rasa cerita ini cerita omong kosong, itu pilihan. Tetapi sungguh saya bagi tahu, nilai ta'ala saya cakap, saya dapat merasai. Kamu keluarlah banyak mana, dia ganti dengan sesuatu yang di luar imajinasi. Saya hanya ada ilmu trade macam ni je tuan-tuan. Yang paling mudah saya bercakap dengan mereka. Manisnya itu Allahu Akbar, saya je yang tahu. Orang lain saya tak tahu macam mana nak cakap. Betul. Baik, terima kasih. 11.30 insya-Allah tuan-tuan di hari dan waktu yang sama. Terima kasih kerana bersama-sama dalam segmen Bicara Fundamental pada minggu ini. Mudah-mudahan ketemu kita juga di ruang udara, bersembang kita di ruang segmen bicara, ketemu kita dalam keadaan yang indah bersua. Setiap anda bersama kami teguh di sisi anda. Terima kasih. Okey, alhamdulillah itu dia perkongsian daripada Cikgu Yun CTC. Satu yang menarik daripada pandangan sudut fundamental, kemudian sedikit perkongsian yang di luar, bukan agak luar, tapi penerangan penjelasan yang sangat senang untuk kita faham. Jadi saya mengharapkan anda semua di luar sana akan terus dapat manfaatkan apa yang dikongsi. Semoga ianya akan memberikan anda banyak ilmu dan anda kongsikan kepada orang yang lain juga. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, esok jangan lupa kita akan bersama dengan Blento, borak bersama dengan Blento. Jangan lupa baju di bajubuy.com. Banyak lagi. Okey, dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye bye.